Buletin Didik 12 Oktober bersama saya Tarushdie Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fungsi baharu pencarian sekolah yang dilancarkan oleh Kementerian Kesihatan KKM dan Kementerian Pendidikan KPM di laman sesawang COVID Now adalah satu langkah yang tepat. Ini kerana fungsi baharu itu dapat membantu ibu bapa membuat semakan status vaksinasi di sekolah anak mereka sekaligus selaras dengan janji KPM yang mahu menjadikan persekitaran sekolah sebagai gelembung selamat untuk pelajar. Menurut Yang di-Pertua Majlis Guru Besar Malaysia Sukiman Juki, pelancaran fungsi pencarian sekolah itu sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada ibu bapa yang akan menghantar anak mereka ke sekolah kembali. Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun mengeluarkan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 baru-baru ini untuk digunapakai di semua sekolah apabila dibuka pada 3 dan 4 Oktober lalu. Di sini ditekankan para guru, anggota kumpulan pelaksana, pekerja perkhidmatan sokongan untuk divaksinkan. Terdapat SOP khas untuk mereka yang belum divaksin bagi memastikan bahawa penularan ini dapat dibendung seoptimal mungkin. Tambah Sukiman lagi, melalui pencarian sekolah di COVID Now, ibu bapa dapat memastikan tahap gelembung selamat di sekolah anak mereka. Menurut seorang bapa, Raja Faisal Hishan Shah, pelancaran fungsi baharu itu juga memastikan persekitaran bilik darjah anaknya juga selamat. Dan yang paling utama, saya mengetahui melalui tarikh lahir anak saya, tahun kelahiran anak saya, jadi saya dapat tahu jumlah rakan-rakan sebaya yang akan duduk satu tingkatan dengan anak saya. Berapa peratuskah rakan setingkatan dengan anak saya yang akan duduk belajar bersama-sama di sekolah, di dalam kelas bersama-sama, berapakah jumlah peratus yang telah divaksin. Inisiatif KKM dan KPM juga akan menambah keyakinan ibu bapa untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Ia juga menunjukkan kesungguhan KPM memastikan keselamatan pelajar. Laman web COVID Now yang diperkenalkan oleh kerajaan kepada ibu bapa adalah satu langkah yang membaik dan menunjukkan kesungguhan serta ketulusan kerajaan dalam meyakinkan ibu bapa serta penjaga seluruh negara bahawa kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia, serius tentang keselamatan dan pembelajaran anak-anak di kala pandemik ini. Ahad lalu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin menerusi laman Facebook beliau memaklumkan penyaluran maklumat vaksinasi melalui COVID Now sebagai usaha menunjukkan ketelusan KPM. Inisiatif itu juga sebahagian daripada langkah peralihan negara ke arah endemik. Ketua Pengarah Pendidikan Datin Seri Nur Zamani Abdul Hamid mengadakan kunjungan ke Kelantan untuk memantau pengoperasian sekolah. Lawatan selama 2 hari bermula 10 Oktober itu membabitkan 6 buah sekolah dan sebuah kolej matrikulasi. Kunjungan Datin Seri Nur Zamani turut diiringi Pengarah Jabatan Pendidikan Kelantan Zulkarnain Fauzi. Sepanjang kunjungan terbabit, beliau memberi fokus kepada memastikan pengoperasian sekolah mengikut garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Selain itu, tahap kebersihan sekolah turut diperiksa untuk memastikan keselamatan pelajar berikutan penularan pandemik COVID-19. Garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 merangkumi 14 perkara yang perlu dipatuhi pengurusan sekolah, guru, murid dan ibu bapa. Memiliki kemahiran tambahan antara ciri terbaik bagi pelajar lepasan sekolah dalam memastikan remaja memiliki potensi sebelum melangkah ke IPT atau alam pekerjaan. Bagaimanapun bagi kalangan remaja dari keluarga B40, cabaran dari segi kewangan antara kekangan utama untuk mendapatkan kemahiran. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM melancarkan program Genius Remaja bertujuan membantu pembangunan kemahiran remaja B40. Menurut Ketua Program Genius Remaja Dr. Nasruddin Subri, sejak ia bermula dari tahun 2010, lebih 6,000 peserta berumur 13 hingga 19 tahun telah menyertai program ini. Situasi pandemik COVID-19 yang melanda negara bagaimanapun tidak menghalang program ini diteruskan. Program ini kebiasaannya ditawarkan menjelang hujung tahun, di mana pada waktu itu sekolah-sekolah sudah pun selesai menjalankan peperiksaan hujung tahun. Justru para pelajar mempunyai banyak masa terluang dan aktiviti siri jelajah sekolah melalui program Genius Remaja Tuju dapat memberi satu suntikan yang bermanfaat untuk remaja-remaja menjelang tamat
persekolahan. Antara kemahiran yang ditawarkan adalah membuat kek dan pastry, vokal dan muzik, fotografi, kecantikan serta button badge. Aktiviti kemahiran ini telah dijalankan di 4 buah pusat komuniti jinis remaja merangkumi Projek Perumahan Rakyat PPR, Seri Pantai, PPR Pantai Ria, Perumahan Awam Desa Rejang dan PPR Kampung Muhibah. Rata-rata pelajar yang menyertai program ini menerima manfaat serta berjaya menyelahkan potensi mereka. Program ini adalah secara percuma amat menarik minat saya. Program ini dapat membantu saya berkomunikasi dengan lebih baik dan menonjolkan kemahiran saya. Saya baru mengenali tentang program jinis remaja ini apabila mereka menganjurkan program tersebut di sekolah saya. Program ini mendapat sambutan yang hangat oleh rakan-rakan saya. Sepanjang program jinis remaja ini berlangsung, saya dapat mempelajari banyak perkara seperti kelas-kelas yang dianjurkan ialah secara percuma. Selain kelas-kelas kemahiran, jinis remaja turut menawarkan kelas mengaji dan Fadul Ain, kelas tuition dan kelas membaca. Jinis remaja yang kini dijalankan atas talian turut membantu peserta sekiranya mengalami masalah sambungan internet. %89% pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA adalah daripada golongan B40 yang mempunyai minda kelas pertama dan bertaraf global. Sehingga 13 September lalu, MARA telah menaja seramai 50,555 pelajar dengan 89%-nya adalah golongan B40, 10% M40 dan hanya 1% T20. Dalam satu kenyataan, Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazli Khalid memaklumkan, MARA sejak dahulu lagi mengamalkan dasar yang memberi keutamaan kepada golongan B40 dan penduduk luar bandar bagi akses kepada pendidikan yang lebih baik. Justru melalui program penganjuran pelajaran MARA, ia adalah strategi serampang dua mata yang bukan sekadar memberi tumpuan dan peluang kepada pelajar miskin dan luar bandar, malah turut menjamin keperluan guna tenaga dan modal insan negara. Pelaksanaan dasar itu jelasnya bermula di peringkat pengambilan pelajar Maktab Rendah Sains MARA MRSM, kemasukan pelajar ke institusi pendidikan MARA dan juga program penajaan pelajaran. Bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membentangkan rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bagi tempoh 2021 hingga 2025 di Dewan Negara hari ini bagi kelulusan. Usul RMK-12 yang memperuntukkan perbelanjaan pembangunan terbesar berjumlah RM400 bilion berbanding RM260 bilion dalam RMK ke-11 itu adalah pelan pembangunan menyeluruh yang akan memperkenalkan beberapa pembaharuan. Ia bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dengan pengagihan peluang dan hasil yang lebih saksaba. Yang di-Pertua, dengan penuh takzim, saya berdiri di dalam Dewan yang mulia ini untuk mengemukakan usul seperti berikut. Bahawa Dewan ini menyedari akan cabaran untuk memulih serta menjana semula ekonomi negara bagi mencapai pertumbuhan yang mampan dengan mengambil kira landscape sosioekonomi pasca COVID-19 dan pencapaian rancangan Malaysia ke-11 2016-2020 merestui usaha kerajaan untuk merancang dan melaksanakan agenda pembangunan negara yang mampan selaras dengan semangat keluarga Malaysia, aspirasi wawasan kemakmuran bersama 2030 dan agenda pembangunan mampan 2030 dan meluluskan rancangan Malaysia ke-12 bagi tempoh 2021 hingga 2025 yang menetapkan hala tuju strategik bagi mencapai objektif Malaysia makmur, inklusif, mampan. Hala tuju strategi RMK-12 adalah bertemakan keluarga Malaysia, makmur, inklusif, mampan. Persidangan Dewan Rakyat pada 7 Oktober lalu meluluskan usul RMK-12 tanpa sebarang pindaan. Usul itu sebelum ini dibentangkan Perdana Menteri pada 27 September lalu, disusuli sesi perbahasan yang bermula 28 September hingga Isnin lalu. Sesi penggulungan RMK-12 pula bermula Selasa
membabitkan 30 menteri dan Timbalan Menteri dengan penggulungan terakhir dibuat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad. 106 ahli Parlimen Blok Kerajaan dan pembangkang mengambil bahagian sepanjang sesi perbahasan RMK 12. Sementara itu, Perdana Menteri menghentikan sebentar ucapan pembentangan usul RMK 12 selain kelihatan sebab ketika menyentuh isu kemiskinan tegar. Bagaimanapun, beliau yakin sasaran untuk membasmi kemiskinan tegar dapat dicapai menjelang 2025. Isu kemiskinan sangat dekat di hati saya. Dilahir dan membesar daripada keluarga penoreh getah. Tambahnya, pandemik COVID-19 meningkatkan kadar kemiskinan, menjejaskan pendapatan individu dan isi rumah serta menghimpit keluarga dalam kemiskinan. Kerajaan komited untuk membasmi kemiskinan tegar dan merapatkan jurang pendapatan rakyat. Pendekatan keseluruhan negara akan digunakan dalam menangani isu kemiskinan. Unit kemiskinan akan ditubuhkan di bawah Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri melalui penyusunan semula fungsi dan perjawatan untuk menyelaras segala hal ehwal kemiskinan termasuk pengurusan data yang lebih bersepadu. Beliau juga merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang sentiasa prihatin dan menyokong kerajaan dalam membantu masyarakat yang terkesan sepanjang pandemik itu. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB akan menambah jumlah perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan KTM antarabandar bermula 14 Oktober ini. Ia sebagai persediaan menerima pelancong susulan pengumuman kerajaan memberi kebenaran untuk merentas negeri bermula semalam. Ketua Pegawai Operasi KTMB Muhammad Zain Mat Taha dalam kenyataannya berkata, jualan tiket bermula jam 3 petang tadi untuk perjalanan hingga Disember. Tambah Muhammad Zain lagi, ETS beroperasi dengan 12 servis setiap hari berbanding 2 pada ketika ini. Laluan meliputi sektor Gemas Padang Besar, KL Central Ipoh, Gemas Butterworth dan sebaliknya. 4 perkhidmatan ekspres selatan di sektor Gemas Johor Bahru Central dan 2 perkhidmatan ekspres rakyat timuran di sektor Tumpat Johor Bahru Central akan beroperasi setiap hari setelah digantung sementara operasinya semenjak pelaksanaan PKP 3.0. Manakala shuttle timuran di sektor Kuala Lipis ke Tumpat kekal beroperasi dengan 10 perkhidmatan. KTMB turut menawarkan potongan harga sebanyak RM5 kepada 10,000 penumpang terawal yang membeli tiket melebihi RM40 menggunakan kod promo boleh rentas bermula 14 hingga 24 Oktober ini. Hanya penumpang yang lengkap divaksin dibenarkan menaiki train dengan mempamerkan sijil digital melalui aplikasi MySejahtera atau kad vaksinasi COVID-19 sebagai bukti. Penumpang disarankan untuk berada di stesen sekurang-kurangnya 1 jam lebih awal dan membeli tiket secara dalam talian untuk mengurangkan interaksi antara orang ramai. Ahmad Deni Islaf Abdullah, pelajar jurusan Teknologi Kimpalan College Vocational Keningau Sabah, membentang kertas cadangan projek tahun akhirnya di persidangan International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research and Practices. Dalam persidangan yang dianjurkan secara dalam talian itu, Ahmad Deni membentangkan kajiannya mencipta alat yang mampu memotong hujung paip besi dengan lebih cekap dan cermat. Menurut Ahmad Deni, dalam kajian yang dijalankannya, dia mendapati proses pemotongan hujung paip agak sukar dan sebarang kesilapan boleh menyebabkan struktur sambungan paip menjadi rapuh. Oleh itu, dia bercadang untuk mengubah suai alat yang mampu memudahkan proses pemotongan hujung paip. Walaupun ianya masih di peringkat cadangan, dia yakin dengan keberkesanan alat ini jika direalisasikan sepenuhnya nanti. Usaha dan keyakinan Ahmad Deni membentang kertas cadangan projeknya di persidangan antarabangsa tersebut wajar dipuji, apatah lagi melihat keberaniannya membentang kajian di hadapan panel antarabangsa. Ahmad Deni berharap menerusi cadangannya ini, dia mampu memperkembangkan lagi konsep reka ciptanya.
Sebagai usaha melahirkan generasi muda, khususnya para pelajar sekolah serta Institut Pengajian Tinggi IPT yang pintar berfikir secara kreatif dan kritis, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP menganjurkan pertandingan debat pendidikan 2021 secara dalam talian yang mengetengahkan pelbagai isu menarik untuk dihujahkan para pendebat. Menurut Ketua Bahagian Pengembangan Bahasa Pelbagai Kaum DBP, Roziah Mat Yunus, pertandingan itu bertujuan mencukil bakat baharu dan mengembangkan potensi para pelajar secara menyeluruh. Secara tidak langsung dapat mewujudkan modal insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi serta jasmani. Pertandingan debat pendidikan 2021 ini kita adakan untuk mendidik para peserta generasi muda berkomunikasi dan menyampaikan huraian beserta bukti terhadap hujah-hujah yang disampaikan. Di samping itu, kita ingin memperkenalkan budaya komunikasi yang sihat, menerusi perbincangan secara ilmiah. Tambah Roziah, pertandingan yang berlangsung selama 3 hari bermula 8 hingga 10 Oktober itu mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Ia disertai oleh 45 buah kumpulan yang terdiri daripada pasukan debat sekolah dan IPT. Justru program ini akan diteruskan pada masa akan datang bagi menyediakan ruang dan peluang kepada para pelajar untuk berkongsi idea dan pendapat. Yang berasaskan teknologi dalam masa yang sama berpusatkan kepada manusia warga dewasa. Terdapat lebih 60 spesies burung helang yang juga dikenali sebagai raja segala burung. Helang emas adalah spesies paling dikenali dan sering memburu musang, kucing hutan, rusa dan kambing. Mempunyai habitat di kawasan hutan daun luruh, pesisiran pantai dan tasik, haiwan ini biasanya membuat sarangnya di pokok-pokok yang sangat tinggi dan cerun bukit tinggi. Boleh hidup sehingga 30 tahun, spesies Thalassy pernah mencatat rekod ketinggian sehingga 105 cm, berat sekitar 8 kg dengan depaan sayap sehingga 245 cm panjang. Helang juga berkemampuan untuk menyelam sehingga 100 batu sejam. Spesies helang yang paling besar di dunia ialah spesies harpy. Ia biasa ditemui di kawasan hutan dari Meksiko sehingga ke utara Argentina di Amerika Selatan. Sebagai salah satu pemangsa bersayap terbesar dan mempunyai kaki yang boleh menyamai ketebalan lengan manusia, helang harpy kelihatan agak menakutkan. Bukaan sayap helang harpy adalah melebihi ketinggian manusia antara 176 hingga 224 cm. Kuku helang dewasa sepanjang 13 cm boleh mengenakan tekanan lebih daripada 50 kg untuk menghancurkan tulang mangsanya dengan pantas. Ke laporan sukan. Sebelum saingan bermula, sememangnya skuad wanita negara tidak diletakkan harapan tinggi untuk melepasi saingan kumpulan D. Namun, mengakhiri cabaran Piala Uber di tangga tercorot kumpulan sesuatu yang mengecewakan. Perlawanan ketiga Malaysia kalah kepada Kanada 1-4. Selepas direhatkan ketika Malaysia menentang China pada perlawanan kedua, SK Sona kembali tampil selaku perseorangan pertama. Harapan untuk Malaysia meraih mata semangat tidak kesampaian apabila Sona tewas mudah 9-21, 14-21. Tumpuan terarah buat beregu pertama Tioh Meng Sing dan Yap Ling Yang untuk menyamakan kedudukan. Menang 21-13 pada set pertama, mereka gagal mengekalkan rentak, tewas 10-21 dan 14-21 pada dua set berikutnya. Cabaran long line terus disajikan pemain negara. Giliran persorangan kedua, Yung Chi Xuan tewas mudah 12-21 dan 13-21 kepada Rachel Tan, sekaligus mata kemenangan Kanada. Mata sagu hati negara disumbangkan beregu kedua gandingan Goh Pei Ki dan M. Tina yang menewaskan Catherine Choi dan Crystal Lai 21-12, 21-13. Kanada melengkapkan kemenangan 4-1 selepas persorangan ketiga Wen Yu Zhang mengalahkan Kay Lakshana 17-21, 21-16 dan 21-12. Sekaligus Malaysia mengakhiri cabaran Piala Uber tanpa kemenangan. Terdahulu skuad kebangsaan kalah kepada tuan rumah Denmark 1-4 dan China 0-5. Aksi Piala Thomas Muller Malaysia memulakan kempen kumpulan D menentang Kanada awal pagi esok. Kemenangan akan mengesahkan kemarahan Malaysia ke suku akhir dan seterusnya berdepan Jepun untuk gelaran juara kumpulan. Sementara itu, perlawanan kumpulan A menyaksikan saingan mendebarkan Indonesia menentang Thailand. Thailand meraih mata pertama apabila Kantapon Wacharion mengejutkan Anthony Sinisuka Ginting 16-21, 24-22 dan 25-23.
Indonesia meningkat kedudukan satu sama menerusi gandingan nombor 1 dunia Marcus Fernandez Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo. Mereka menundukkan Supat Jungkoh dan Kitinupon Kendren selepas bertarung 3 set 19-21, 21-18 dan 21-13. Thailand kembali mendahului Indonesia 2-1. Kun Palot Vitisan menjinakkan Jonathan Christie dengan kemenangan 21-10 dan 21-14. Bagaimanapun, Thailand gagal memanfaatkan peluang untuk mencipta mata kemenangan. Bergu kedua natapan Trikanji dan Tanupat Giri Yangpura tewas pada gandingan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto untuk keputusan kembali seimbang 2 sama selepas Fajar dan Rian menang mudah 21-9, 21-12. Indonesia akhirnya mengesahkan kemenangan 3-2 menerusi persoalangan ketiga Shisa Hiren Rustavito yang mengalahkan Abdurraj Nampol 23-21, 10-21 dan 21-8. Liga Bola Sepak Malaysia MFL hari ini mengesahkan penonton dibenarkan hadir ke stadium menyaksikan perlawanan Piala Malaysia yang kembali bersambung 29 Oktober ini. Bagaimanapun, jumlah yang dibenarkan mengikut fasa dalam pelan pemulihan negara dan keutamannya penonton mesti telah menjalani vaksinasi lengkap COVID-19. Mesti ada, wajib full vaccinated atau full vaksin, menunjukkan sijil ketika nak masuk ke pintu stadium. Tidak boleh makan dan minum dalam stadium dan SOP bawah umur 18 tahun tidak dibenarkan masuk. Dan bagi pihak MFL juga, kita menasihatkan kepada umur yang ataupun yang tidak sihat, ya, jangan datang ke stadium. Berdasarkan SOP yang dikeluarkan oleh MKN, KKM dan KBS, jumlah penyokong dibenarkan memasuki stadium bermula perlawanan ketiga Piala Malaysia pada 29 Oktober nanti. Negeri yang berada dalam fasa 2 dibenarkan 20% atau 5,000 penonton, fasa 30% atau 10,000 penonton dan 50% atau 20,000 penonton dibenarkan buat negeri di fasa 4. Ia juga dengan ketetapan mengikut mana-mana jumlah yang lebih rendah daripada kapasiti venue. MFL juga mengingatkan kepada mana-mana pasukan yang ingin membenarkan penonton hadir ke stadium untuk perlawanan persahabatan dalam tempoh rehat sepanjang Piala Malaysia sehingga 28 Oktober ini perlu memaklumkan kepada MFL. Dan SOP yang lengkap berkenaan penyokong masuk ke stadium bermula 29 Oktober ini akan diberikan kepada pasukan dalam tempoh terdekat. Mengakhiri buletin didik malam ini, pameran seni dan karya komik di Galeri Uffizi Florence Italy kembali dengan 52 karya pelukis terkenal yang dipertontonkan kepada umum. Saya Tarusydi Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.